Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli dalam International Conference on Action Research. Kali ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan berkaitan kemahiran menulis pendahuluan dan penutup dalam esei sejarah STPM menggunakan konsep reka bentuk segitiga dalam kalangan pelajar tingkatan 6 penggal 2 bagi tahun 2022 SMK Takis Papar. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lepas. Tahap penguasaan pelajar dalam memahami konsep dan membina ayat dalam perenggan pendahuluan dan penutup esei sejarah ini secara efektif belum mencapai tahap yang maksimum. 31% pelajar gagal dalam peperiksaan penggal 1 bagi mata pelajaran sejarah. Kesemua pelajar ini dikenal pasti gagal dalam menyiapkan jawapan soalan sejarah dengan lengkap. Pelajar juga mengambil masa yang agak lama untuk memahami kunci soalan dan konsep membina ayat dalam perenggan pendahuluan dan penutup dalam sesuatu soalan. Dalam kajian ini, saya mengambil sampel ke atas pelajar tingkat 6 semester 2 bagi kelas kesusastraan Melayu komunikatif iaitu 8 orang pelajar sahaja yang terdiri daripada pelajar yang lemah dalam memahami konsep dan membina ayat bagi perenggan pendahuluan dan penutup esei sejarah. Fokus kajian berfokus kepada kaedah memahami konsep dan kemahiran membina ayat khusus dalam pendahuluan dan penutup esei sejarah. Pendadahan kaedah tertentu dan baru yang lebih efektif juga diperkenalkan agar pelajar dapat memahami konsep dan membina ayat pendahuluan dan penutup dalam esei sejarah dengan lebih matang dan yakin. Memperbaiki masalah pelajar yang lemah dalam membina ayat agar tidak berterusan ke penggal 3 yang akhirnya menyebabkan kegagalan dalam meraih grade yang cemerlang dalam peperiksaan STPM kelak. Dalam objektif kajian adalah bertujuan untuk mementingkatkan pencapaian akademik khususnya dalam mata pelajaran sejarah melalui kemahiran memahami konsep dan membina ayat pendahuluan dan penutup esei sejarah. Selain itu, ia juga bertujuan menarik minat pelajar untuk belajar sejarah. Secara khususnya, memastikan pelajar mengenal pasti kata kunci setiap soalan esei dan memastikan pelajar memahami konsep dan menguasai pembinaan ayat yang lengkap dalam penulisan perenggan pendahuluan dan penutup bagi esei sejarah STPM. Menanamkan minat dan perubahan tingkah laku pelajar dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Dalam kajian tindakan ini, untuk mengatasi isu-isu ini, kita berfokus kepada intervensi dan pelaksanaannya. Konsep reka bentuk segitiga, Penrose dan triangle, dari segi pelaksanaannya, kita akan melalui langkah-langkah berikut. Langkah satu yang pertama telah diambil dijalankan temu bual, yang kedua pra-ujian, yang ketiga pemeriksaan latihan pelajar kali pertama dan juga adanya pemerhatian, pemeriksaan latihan pelajar untuk kali kedua dan pemeriksaan latihan pelajar untuk kali yang ketiga. Pelaksanaan ini dilakukan pada bulan Jun sehingga sepanjang bulan Julai. Dalam kaedah penilaian dari segi temu bual, dikenal pasti kesemua pelajar ini sedia maklum tentang perbezaan sejarah peringkat SPM dan STPM tetapi tidak jelas perbezaannya secara spesifik. Dan seperti yang dinyatakan tadi, 31% pelajar gagal dalam penggal 1 bagi mata pelajaran sejarah ini. Kesemuanya ini dikenal pasti gagal dalam menyiapkan jawapan soalan sejarah dengan lengkap. Pelajar juga mengambil masa yang agak lama dalam memahami kunci soalan dan membina ayat dalam pendahuluan dan penutup dalam sesuatu soalan. Pra-ujian sebagai langkah yang kedua dijalankan terhadap semua pelajar atau responden berkaitan penguasaan konsep dan kemahiran mereka. Ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemampuan mereka dalam memahami konsep dan membina ayat yang tepat dengan kehendak soalan. Langkah yang ketiga, pemeriksaan latihan pelajar bagi kali yang pertama. 100% pelajar di tahap yang lemah dalam memahami konsep dan membina ayat pendahuluan dan penutup esei. Pemerhatian sebagai langkah yang keempat dilakukan pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar sebelum dan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Sepanjang proses pelajar ini didapati masih belum mencapai tahap cemerlang dalam memahami konsep dan membina ayat dalam perenggan pendahuluan dan penutup dengan tepat.
Manakala dalam langkah yang kelima, okey, pemeriksaan latihan pelajar untuk kali yang kedua didapati 100% tahap cemerlang dalam mengenal kunci soalan, memahami konsep pembinaan ayat dan perenggan pendahuluan dan penutup dengan tepat. Manakala langkah yang keenam, dalam pemeriksaan latihan pelajar kali yang ketiga, pelajar juga 100% tahap cemerlang dalam mengenal kunci soalan, memahami konsep membina ayat dalam perenggan pendahuluan dan penutup dengan tepat dan konsisten. Konsep reka bentuk segitiga ini, kalau kita lihat dari segi pelaksanaan dalam pengajaran dan pembelajaran, reka bentuk segitiga Penrose yang pertama untuk memahami konsep dan membina ayat dan melengkapkan perenggan pendahuluan. Dalam reka bentuk segitiga Penrose ini, kita akan melihat kepada ayat yang dibina oleh pelajar itu, okey, secara umumnya diberikan penerangan terlebih dahulu kaedah memahami kehendak soalan dan fokus utama soalan. Fokus utama hendaklah ditulis dalam ayat yang umum. Okey, dalam ayat yang umum berkaitan dengan fokus utama yang merupakan ayat huraian lanjutan yang pertama. Okey. Diikuti huraian lanjutan ayat suku umum yang menjelaskan kepada ayat huraian lanjutan kedua yang hampir spesifik terhadap kehendak soalan. Dan akhir sekali, dalam melengkapkan barisan ayat terakhir, pelajar ini dikehendaki menggunakan penanda wacana yang sesuai sebagai penegasan menjurus kepada pembinaan ayat spesifik, iaitu fakta jawapan yang akan dihuraikan pada perenggan ini kelak. So maksudnya di sini ayat spesifik itu merujuk kepada apa kehendak soalan. Okey, contoh di sini dalam ayat jawapan ini, okey, ayat umum merujuk kepada konsep, asabiah merujuk kepada sikap fanatik kepada suatu puak, okey, sehinggalah kepada menjangkau batasan pemikiran yang waras dan batasan agama. Manakala ayat separuh umum itu adalah lanjutan kepada ayat yang umum tersebut, di mana sikap asabiah ini adalah sikap fanatik kepada bangsa atau puak merupakan fitrah semula jadi dan telah wujud bersama kewujudan manusia di bumi ini. Manakala lanjutan huraian suku umum pula adalah menjelaskan kepada huraian lanjutan kedua yang hampir spesifik kepada kehendak soalan itu. Di mana sebelum kedatangan Islam, umat manusia berada di dalam keadaan berpecah belah dan hanya terikat di antara mereka dengan semangat kesukuan, kepuakan dan asabiah. Okay, spesifiknya oleh itu terdapat beberapa kepentingan semangat asabiah dalam peradaban Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Ini penegasan kepada apa kehendak soalan. Kemudian, konsep reka bentuk segitiga triangle berlawanan dengan konsep reka bentuk yang pertama dalam perenggan pendahuluan. Reka bentuk ini juga merupakan pelengkap perenggan penutup atau kesimpulan. Okey, reka bentuk segitiga triangle ini spesifiknya merujuk kepada fakta kehendak, fokus kepada kehendak soalan itu. Okey, contohnya dalam ayat jawapan di sini, kesimpulannya terdapat beberapa kepentingan semangat asabiah yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Itu spesifiknya. Seperti apa yang kehendak soalan. Okey, kemudian suku umumnya, apa yang dominan, ayat dominan terhadap isi yang telah dikemukakan. Okay, kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah yang berdasarkan semangat asabiah ini telah menjadi punca perbalahan dan peperangan berlaku sesama mereka. Manakala kalau kita lihat kepada ayat separuh umum itu adalah lanjutan kepada suku ayat di suku umum yang dikemukakan di atasnya. Okey, ini juga memberikan impak negatif kepada perpecahan dan kemunduran masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, kemudian yang terakhir sekali, kedepannya penekanan terhadap
penggunaan tanda wacana begitu penting dimasukkan untuk memantapkan penulisan esei sejarah ini. Okey, contoh di sini, namun setelah kedatangan agama Islam, masyarakat Arab Jahiliyah mengalami perubahan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi itu berkaitan dengan bagaimana ayat-ayat yang bakal ditulis oleh pelajar ini sebagai pelengkap perenggan penutup atau kesimpulannya. Okey, dan sukacita juga dimaklumkan dalam ayat spesifik ini dia kena bermula dengan perkataan kesimpulannya. Refleksi proses pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhannya, kita mendapati impak positif yang berlaku kepada pelajar, antaranya perubahan sikap pelajar itu. Pelajar didapati berubah selepas kajian dijalankan seperti minat mereka menawarkan maklumat dan menyiapkan tugasan yang diberikan. Sikap yakin dan berani juga di antara perubahan sikap yang ketara pelajar ini. Mereka berani untuk mengemukakan soalan kepada guru. Perubahan pada pembelajaran pelajar juga, di mana pengaplikasian kaedah konsep reka bentuk segitiga Penrose dan triangle ini membolehkan pelajar ini memahami konsep dan menghasilkan ayat yang matang dan ilmiah dalam pendahuluan dan penutup esei tersebut. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana impaknya terhadap pengkaji itu sendiri. Di mana mencipta kaedah pengkaji sendiri. Penjanaan idea baru dalam PDP yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar telah memberikan motivasi pengkaji untuk lebih berusaha lagi mengilhamkan sesuatu kaedah yang baru. Namun demikian, dalam kajian tindakan ini terdapat juga perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu penambahbaikan dalam kajian ini. Contohnya, satu yang dapat dikenapasti tempoh pelaksanaan. Kaedah konsep reka bentuk segitiga ini dilaksanakan sebaiknya di awal penggali pertama itu. Kemudian pelajar yang mempunyai masalah dalam memahami konsep dan membina ayat dapat dikenapasti di peringkat awal. Ini membolehkan dikenapasti lebih awal. So, yang kedua, penambahbaikan dalam kajian ini kekerapan pelaksanaannya. Contohnya seminggu sekali. Kemudian ini dapat menghasilkan ayat pendahuluan yang tepat dan mantap mengikut kehendak soalan yang diberikan. Dan juga penguasaan terhadap kaedah konsep reka bentuk segitiga ini diaplikasi dengan lebih baik. Kedepannya, cadangan kajian akan difokuskan berkaitan dengan peningkatan kemahiran ICT di mana pengaplikasian Microsoft Word secara efektif. Isu ini akan dikaji kerana wujudnya isu pelajar yang kurang mahir dalam mengaplikasi Microsoft Word dalam kerja khusus. Sebelum ini, pelajar melaksanakannya secara manual, namun melalui intervensi, pelajar akan didedahkan dengan menggunakan menu yang sedia ada agar lebih cepat dan pantas dalam membuat kerja khusus. Ini merupakan gambar-gambar sepanjang proses kajian dilaksanakan yang sempat diambil. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.